Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Dan dirikan olehmu akan sembahyang dan tunaikan olehmu akan zakat. Dan rukuklah kamu bersama-sama dengan mereka yang rukuk. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Ta'ala, pada malam ni kita bertemu di masjid ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah. Para hadirin sekalian, kita kat Malaysia ni kita ditimpa dengan berbagai-bagai musibah dalam seminggu dua ni lah. Sikap kita bila berhadapan dengan musibah adalah musibah. Kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah diri. Mungkin kita rakyat Malaysia seluruhnya ada melakukan kesilapan. Dan kita kena ingat sebarang kesusahan, kesukaran, jangan kita serah bulat-bulat pada Allah. Kadang-kadang segala perkara-perkara itu Allah Ta'ala tak akan datang terus kepada kita, tetapi semuanya berpunca daripada kita juga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerosakan berlaku di daratan dan di lautan, semuanya berpunca daripada tangan-tangan manusia. Manusia ada melakukan kesilapan. Bila manusia melakukan kesilapan, ketika itulah kadang-kala berbagai-bagai kerosakan yang berlaku. Apabila ada golongan, apabila berlaku satu musibah, nombor satu, kita sebelum tunjuk dekat orang, kita tunjuk diri kita dulu sendiri. Kita semak dulu apa kelemahan yang pada kita, kita baiki. Itu sikap lah yang perlu ada pada diri kita. Cumanya kadang-kadang ada sebilangan di kalangan kita ni, dia bercakap. Macam contoh isu kapal terbang baru ni, iaitu dalam yang hilang tu kebanyakannya ada orang bukan Islam. Makanya ada sebilangan kita ni kata kita tak boleh doakan untuk mereka sebab dia orang tu kafir. Ni kadang ada ayat-ayat yang tak sihat lah keluar kan. Sebenarnya tak salah kita doakan untuk orang bukan Islam supaya dia selamat, tak salah. Islam sendiri kalau kita baca dalam hadis, kita akan dapati Islam ni satu agama yang rahmat, kasih sayang. Dan kasih sayang ni, Islam ni dia tidak antara Muslim dan Muslim, tetapi ada hubungan di antara Muslim dengan orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi dalam Islam tu pula, Nabi SAW pernah pamerkan macam mana Nabi SAW pernah mendoakan kebaikan untuk orang bukan Islam. Orang Islam, bukan Islam yang hidup lah. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah minta hidayah supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ketika itu dia belum Islam. Nabi SAW pernah doakan untuk orang Taif yang baling batu pada Nabi SAW. Nabi SAW pergi ke Taif, orang Taif tak terima, dia baling batu pada Nabi. Nabi Muhammad terpaksa berundur. Bundur, lepas tu duduk ke satu tempat tu nama Wadi An-Nakhlah.
Duduk di situ, datang malaikat yang jaga bukit, bagi tahu pada Nabi yang malaikat nak angkat bukit, nak empat orang Taif. Orang Taif ni bukan sekadar tak beriman, dia jahat pula, dia tindas, dia baling batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dia berdoa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melahirkan keturunan mereka manusia yang menyembah Allah dan tidak syirikkan Allah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk orang bukan Islam supaya dapat hidayah. Kalau dibenarkan kita doakan untuk orang bukan Islam supaya dapat hidayah, lebih-lebih lagi lah tak salah kita nak doakan kepada mereka supaya mereka selamat. Tak salah, Dan lebih-lebih lagi juga kita rujuk dalam beberapa hadis. Al-Imam Al-Bukhari dia pernah mendatangkan satu kisah berkait dengan seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ni dia pergi kat satu perkampungan yang masyarakat itu tu dia ada ketua kampung, dan ketua kampung dia bukan orang Islam. Ketua kampung tu orang kafir lah kalau Malaysia ni kan. Kita kata orang kafir, orang bukan Islam. Jadi ketua kampung tu dia kena sengat kala jengking. Dia disengat kala. Jadi bila disengat kala jengking tu, dia sakit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pergi, dia baca suratul Fatihah. Dan dia baca suratul Fatihah, dia peganglah tempat yang sakit tu. Dan berita tu sampai pada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Halla tadriku annaha ruqyatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mengetahui bahawasanya tindakan kamu itu merupakan jampi? Jampi ni salah satu makna doa. Kita mendoakan orang supaya sihat, antara cara inilah jampi. Jampi itu kita baca doa ke, kita baca Quran, kita pulanglah. Jadi di sini menjadi dalil kita mendoakan kepada orang bukan Islam supaya dia sihat, itu sendiri pernah dilakukan oleh para sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham daripada Quran, hadis yang kita kupas ni, kita kena clear satu benda, bahawasanya mendoakan orang bukan Islam supaya selamat dalam kes penerbangan baru-baru ni tu tak salah di dalam Islam, tak salah. Yang ada larangan ni doa supaya orang yang kafir tu mati masuk syurga, tu salah lah. Orang tu kafir, lepas tu mati dalam keadaan kafir, doa ya Allah Tuhan kau bagilah masuk syurga, tu tak boleh tu. Nah, benda tu yang tak boleh. Tapi kalau doa dia selamat, doa supaya kalau dia tu dalam bahaya supaya dia terhindar sebarang bahaya, yang tu tak apa, itu dibenarkan. Yang tak boleh kita pergi tahlil arwah untuk orang kafir, tu tak boleh lah tu. Bukan sekadar tak boleh, orang pun panggil tak ada kerja. Tak ada kerja lah tu, pergi kat kubur kawan tu dia ngatik la ilaha illallah lah, apa ni? Tahlil arwah. Tu gila banyak dah tu, kan? Tapi yang kita nak cerita ni yang kes-kes begini yang berlaku di tempat kita ni kan. Jadi tak salah lah kalau kita nak buat sembahyang hajat tu, buatlah. Tak salah. Jangan doa boleh tidak, boleh ke tidak. Sebab ada orang dia tanya, boleh ni ustaz, boleh ke tidak ni? Tak salah pun. Tapi yalah, sebab kita punya fiqh ni mungkin agak kurang pembacaan. Kebanyakan orang Islam kat Malaysia ni kurang pembacaan tentang Islam tu sendiri, kurang pengetahuan tentang Quran dan hadis itu sendiri. Maka ni dia keluarlah fatwa-fatwa yang kadang-kadang kita fikir hati kecil kita pun tak setuju, tapi nak cakap tak berani sebab tak jumpa lagi Quran, tak jumpa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata boleh. Gitu. Tapi tak apalah, hari ni ana bagi tahu. Lepas ni kalau kita nak buat sembahyang hajat ke, nak doa ke apa, buatlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita harap kawan-kawan kita yang itulah yang dalam bahaya tu selamat daripada sebarang mara bahaya, insya-Allah. Apa nak jadi tu wallahu alam. Cuma ni sekarang ni dah 3 hari dah ni, kita hanya doa biar Allah Taala tunjuk kuasa ajaib dia lah dekat kita, tu yang kita harap dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dia pertama lah insya-Allah mukadimah kuliah kita pada malam ni. Hari ni kita sambung balik kuliah kita yang lepas. Kita baca ayat 43 surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah yang kita baca ayat 43 ni, kita baca sikit bro. Kita hanya sebut dalam ayat tu jadi 3 poin, 3 perkara besar. Tapi kita baru sebut satu perkara sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 43 surah Al-Baqarah, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan semayang, tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Allah Ta'ala pesan dekat orang-orang Yahudi. Ayat ni asalnya diturunkan kepada orang Yahudi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum tu, orang Yahudi ni kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ni selalu pergi campur di antara kebenaran dengan kebatilan.
Dia ambil Quran, dia ambil Taurat, dia ambil Injil, dia campur-campur. Akhir sekali jadi keliru. Usaha mengelirukan Taurat dan mengelirukan Al-Quran, mengelirukan kebenaran itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan Allah Ta'ala pamerkan di dalam Al-Quran. Ada pula tafsiran lain, iaitu mereka pergi ambil, mereka pergi tutup cerita Nabi Muhammad SAW ni dalam kitab Taurat. Jadi dia cerita dalam bentuk yang lain, sehingga kan orang Yahudi itu sendiri keliru tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi disebabkan mereka ni suka campur-campur kebenaran, diorang tutup kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Allah Ta'ala pesan, la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang Yahudi, jangan kamu campur kebenaran dengan kebatilan ni, dan jangan kamu tutup kebenaran dalam keadaan kamu mengetahui. Itu pesanan yang pertama Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang Yahudi. Ayat yang kita nak baca ni pula sambungan pesanan yang seterusnya yang Allah Ta'ala lakukan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Apa kata Allah? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Allah Ta'ala suruh sembahyang bukan bermaksud orang Yahudi tidak ada ibadat sembahyang. Orang Yahudi pun dia ada ibadat sembahyang, tapi cara dia lah. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Allah Ta'ala tak kata wasallu, sembahyanglah. Dia dua benda yang berbeza. Bila Allah Ta'ala sebut aqimus salah dengan wasallu, bila sebut aqimus salah, terjemahan Melayu dirikan sembahyang. Kalau wasallu, sembahyanglah. Dua benda berbeza. Bila sebut wasallu, bismayanglah, kita akan faham rokok, sujud saja. Itu kita nampak. Tapi bila sebut wa aqimus salah, dirikan sembahyang, dia ada falsafah di sebalik rokok, sujud yang perlu kita kemukakan, yang perlu kita bahas. Apa rahsia dia? Ulama tafsir pergi sebut, bila sebut aqimus salah, yang pertama tafsirannya adalah dalam sembahyang itu sendiri dia ada rukun yang panjang, dia ada rukun yang pendek. Rukun yang pendek ni tak boleh dipanjang-panjangkan. Kalau dipanjangkan juga sembahyang kita dia batal. Antara rukun yang pendek ni i'tidal. Antara rukun yang pendek ni duduk antara dua sujud. Yang ni panggil rukun-rukun yang pendek. Rukun yang pendek tak boleh dipanjangkan. Kita pergi panjang-panjangkan juga, batal sembahyang. I'tidal tu lama sangat. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Dok qiyam tu sampai boleh habis surah Al-Baqarah. Contohlah ni. Lama sangat dia dirilah sebagai contoh kan. Jadi dia telah memanjangkan rukun yang pendek. Dia memanjangkan itu, akibat kesan sembahyang dia batal. Suka juga masa kita duduk kita duduk antara dua sujud. Kita sujud, kita duduk. Kita duduk tu, pergi lama-lama duduk, termenung kat situ. Lamalah termenung. Kita lama sangat tu boleh mengakibatkan solat kita jadi batal. Sebab rukun yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Tetapi ada satu lagi rukun yang panjang. Rukun yang panjang ni buat lama mana pun tak apa. Antara rukun yang panjang ni rokok, sujud, sama ada pertama ataupun kedua. Qiyam, ni orang panggil rukun-rukun yang panjang. Bermaksud masa kita sembahyang, kita sujud lama-lama tu tak apa. Sembahyang tu sujud 2 jam sujud tak apa. Cuma orang kata gila lah, geng mana sujud lama sangat sujud ni. Tapi tak ada apa, kalau kita buat tak apa pun. Kita rokok lama-lama tak apa. Tapi dalam qiyam, dalam rukun-rukun yang panjang tu, tempat yang paling panjang yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika qiyam. Qiyam, masa kita berdiri, kita baca suratul Fatihah, kemudian kita baca surah, kan? Nabi SAW tu situ yang paling lama, selalu-selalunya lah yang berlaku pada diri Nabi SAW. Disebabkan qiyam itu rukun yang paling panjang dalam banyak-banyak rukun-rukun yang lain, makanya tidak hairan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut aqimus salah, dirikan sembahyang. Tafsiran yang kedua adalah sembahyang ditunaikan bukan sekadar kita buat yang wajib sahaja, rukun sahaja, tapi kita bukan rukun dengan syarat sahaja, kita tunaikan juga benda-benda sunat. Sebab ada orang ni dia buat yang rukun, yang syarat, tapi yang sunat dia tak buat. Kita nak sembahyang ni dia ada rukun, dia ada syarat. Syarat benda wajib luaran bagi sembahyang. Rukun benda wajib dalaman bagi sembahyang. Rokok, sujud, i'tidal, baca suratul Fatihah, takbiratul ihram. Yang ni dia panggil rukun sembahyang. Sebab apa? Sebab ini perbuatan sembahyang. Tapi di sana ada perkara luaran sembahyang, tapi wajib juga kita buat, dia panggil syarat. Ambil wuduk contoh. Sembahyang menghadap arah kiblat contoh. Kita sembahyang dalam keadaan tutup aurat contoh. Apa lagi? Kita sembahyang dalam keadaan bersih daripada hadas kecil dan hadas besar dan juga najis. Yang ni dia panggil syarat-syarat sembahyang. Wajib, tetapi dia bukan perbuatan sembahyang. Wajib yang bukan perbuatan sembahyang, luaran bagi sembahyang itu dipanggil sebagai syarat.
Yang tu kita kena jaga. Kalau tak buat sembahyang kita batal. Tapi ada satu lagi sunat. Apa sunat tu? Masa kita baca ketika kita rokok dan sujud tu, kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Baca tu sendiri sunat. Up pula jadi 3 lagi sunat. Nampak? Masa kita apa lagi? Banyaklah kita baca Fatihah, lepas tu kita baca surah. Surah tu kita baca sunat. Tak baca surah pun tak apa. Apa lagi? Banyaklah amalan-amalan sunat dalam sembahyang. Dan sunat itu pula dalam mazhab kita Syafi'i terbahagi pada 2. Satu dia panggil sunat ab'ad, satu lagi dia panggil sunat hay'ah. Sunat ab'ad, sunat yang kalau kita tak buat, sunat kita tampal dengan sujud sahwi, 2 kali sujud. Dan dalam sujud kita baca subhanallah yanamu wala yasum. Maha suci Allah, Tuhan yang tak tidur, tak lupa. Tu makna dia. Kalau Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, dia tidak mencadangkan kita baca subhanallah yanamu wala yasum. Dia cadangkan pada kita baca subhana rabbiyal a'la juga. Macam kita sujud-sujud biasalah. Kenapa? Sebab Al-Imam Al-Bukhari dia kata tak ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhanallah yanamu wala yasum. Tapi ada cadangan daripada ulama-ulama kita baca, kita pun bacalah. Tapi nak baca tak apalah, tu pasal ulama kata boleh, tafadhal lah, tak ada masalah kan. Okey, kenapa kita sujud sahwi bila kita meninggal sunat ab'ad? Apa sunat ab'ad itu? Duduk tasyahud awal, contoh. Kita qunut subuh, contoh. Apa lagi? Masa kita baca tasyahud akhir tu, kita bagi tambah kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, contoh kan. Jadi kita baca ni bagi sunat ab'ad. Tak baca sunat tampal dengan sujud sahwi. Ada pula satu lagi bagi sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni macam kita angkat tangan. Tangan ni bukan wajib, sunat je kan. Yang wajib tu takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya membaca Allahu Akbar. Mula-mula angkat takbir tu Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar tu dipanggil takbiratul ihram. Yang tangan ni bukan sunat, bukan wajib ni. Tangan ni sunat saja. Nak angkat apa tak apa, tak angkat apa tak apa. Pergi kat negara Arab, kadang-kadang tengok Pak Arab pemalas tu, dia sembahyang, dia lebih tangan kat bawah tu kan. Akak kat telinga ni pun tak, letak kat perut pun tak. Tak apa, benda tu sunat saja. Kalau kita tak nak buat, tak jadi apa masalah pun. Mari sembahyang dekat sini, jadi Pak Imam pula sembahyang lepas tangan macam tu kan. Allah relax sembahyang. Jangan tuduh pula Pak Imam tu Syiah. Ini Syiah ni, dia bukan Syiah ni Ahlussunnah lah ni. Kan kita tak ada kaitan langsung dengan Syiah tak Syiah ni. Kita cerita pasal Ahlussunnah punya style sembahyang lah. Kalau Syiah dia memang daripada awal dia tak buat, dan dia lepas tangan, dia memang tak ada sunat letak tangan kat perut, akad tu memang tak ada dalam Syiah kan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ada angkat letak tangan kat perut. Yang tu sunat. Tak buat pun tak apa. Apa lagi? Banyaklah kalau cerita benda-benda sunat ni. Kita ni bukan sekadar jaga yang wajib ni, yang sunat pun kita jaga. Disebabkan yang wajib kita jaga, yang sunat kita jaga, dia di bawah maksud aqimus salah, dirikan sembahyang. 2. Yang ketiga, kita bukan sekadar tunaikan sembahyang fardu, kita tunaikan juga solat-solat yang sunat. Ada sembahyang ba'diyah, ada sembahyang qabliyah, ada sembahyang hajat, ada sembahyang tahiyatul masjid. Yang ni sunat semua. Nak buat, tak nak buat sudah. Kalau buat bagus, tak buat rugi pahala tu je. Yang kita ni sebagai orang bertakwa, dirikan sembahyang, yang sembahyang fardu 5 waktu tu kita buat. Yang sunat tu kita buat. Tahiyatul masjid kita, qabliyah kita, ba'diyah kita, bla 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 tu kan. Kita buat. Yang tu di bawah maksud aqimus salah, dirikan sembahyang. Gitu insya-Allah. Okey. Yang tu maksud aqimus salah, dirikan sembahyang tu. Sambungan ayat, ni baru nak kupas ni. Baru mukadimah baru. Okey, sambungan ayat Allah Taala kata wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan wa'atuz zakah? Dirikan sembahyang ni adalah hubungan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan bila sebut zakat, dia adalah mengeluarkan duit dan diberikan kepada orang lain. Bila mengeluarkan duit diberikan kepada orang lain, bermaksud di sini ada hubungan antara manusia dengan manusia pula. Islam ni satu agama, dia tak cerita kita dengan Tuhan je, tapi dia akan cerita macam mana hubungan kita dengan Tuhan dan memberi implikasi kepada manusia. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut salat, dia akan sebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah manusia daripada buat dosa kecil dan dosa besar. Tak boleh. Kalau kita ni betul-betul sembahyang, kita tak akan zalim orang. Kalau kita betul-betul sembahyang, kita tak akan tindas orang. Kalau kita betul-betul sembahyang, kita tak akan rasuah. Kalau kita betul-betul sembahyang, kita tak akan khina orang. Dia takkan tu ada. Bila? Kalau benar-benar sembahyang. Kenapa kita sebut bila sembahyang dia tak akan buat khianat, dia tak akan zina, dia tak akan melibatkan pada orang? Sebab Islam mengajar hablullah wa hablun nas.
hubungan kita dengan Allah, satu lagi hubungan kita sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala dia ada sebut pula satu lagi kerangka, iaitu betul-betul hubungan manusia sesama manusia. Makanya Allah Taala sebut wa atuz zakah, bayarlah zakat. Ambil duit bagi kepada orang miskin. Dan az-zakat itu sendiri itu makna dia apa? Az-zakatu hiya at-tuhur. Yang dikatakan zakat ni asal makna Melayunya adalah pembersihan, membersihkan. Sebab apa? Sebab harta kita ni banyak-banyak ni, kita tak ada jaminan bahawasanya tidak ada elemen-elemen haram. Tak ada jaminan. Kita ni kerajaan lah sebagai contoh. Kerajaan ni kucing cukai. Cukai dia ambil itu macam-macam. Antara cukai dia ambil arak contoh. Cukai daripada kilang arak, cukai daripada tucuk, macam-macam cukai dia ambil kan. Dia pun letak satu tempat dana kerajaan, daripada dana kerajaan dia bagi gaji kepada pekerja-pekerja kerajaan. Jadi bercampur antara halal dan haram. Dan sampai dekat tangan kita ni, kita tak tahu mana satu yang haram tu, tak tahu. Sebab dia bagi duit, kita tak tahu duit, adakah duit RM10 yang keping ni yang haram ke atau macam mana. Kalau tahu sekeping tu adalah haram, senang bagi korang. Ini masalah bercampur tu. Bila bercampur bau antara duit halal dengan haram ni, kita nak buang elemen-elemen yang haram tu bagaimana? Caranya adalah keluarlah satu perkara yang dinamakan sebagai az-zakat. Pembersihan balik terhadap harta kita. Islam ajar, Islam ajar, cantiklah Islam ajar. Tak zaman macam sekarang lah, ada cerita banyak tempat dah. Sekarang kan kadang-kadang melibatkan fatwa pun orang jadi serba salah, tak tiru. Mana satu kita nak ambil dalam isu ASB, halal ke haram? Contoh, kalau tanya Majlis Fatwa Kebangsaan, dia kata halal. Kita pergi tanya fatwa negeri Selangor, dia kata haram. Kita pergi tanya fatwa negeri Pulau Pinang, dia kata haram. Ada dua pendapat, satu pendapat kata halal, satu pendapat yang kata haram. Pendapat yang ketiga tak ada. Kalau ada pendapat ketiga pun dia kata daripada awal tak payah terlibat. Tu yang pendapat yang ketiga lah kan. Isu ni kita terlibat. Bila terlibat, duit itu halal ke haram? Jadi fatwa pula. Dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita ni bukan saja-saja buat keluar, dia ada asas masing-masing. Dia ada hujah masing-masing. Anda sendiri pun ada orang tanya, mana satu ni ustaz, nak pakai yang fatwa kebangsaan ke, nak pakai yang kerajaan negeri Selangor punya fatwa ke, atau fatwa kerajaan Pulau Pinang? Mana satu nak pakai? Sebab yang ni pun tengok, mufti, yang ni pun mufti juga buat keluar fatwa kan. Orang tanya anda sebenarnya dua-dua tu ada hujah, tu masalah dia. Nak pakai mana satu? Susah lalu lah. Kita jadi susah lah macam Ana ni daripada dulu lagi, daripada awal tak terlibat dah. Tapi ada kawan-kawan kita dah terlibat. Macam mana nak atasi benda macam tu kan? Dan kedua-dua ada hujah tau. Orang yang kata haram, dia kata haram sebab kaedah fiqh sebut idza ijtama'a al-halal wal haram ghalibal haram. Bila bercampur halal dan haram, diberatkan pada haram. Kita beli kain pelikat harga RM10, RM8 duit halal, RM2 duit rasuah. Tak tahu macam mana orang bagi rasuah kat kita, kita pun ambil RM2 duit rasuah tu, kita beli kain pelikat campur dengan RM8. Kain pelikat RM10, RM8 halal, RM2 haram, maka kain pelikat itu dikira sebagai haram. Tak boleh. Sebab iza ijtama'a al-halal wal haram walibal haram. Ustaz Ismail Kamus dia buat keluar satu istilah, bambing. Apa dia bambing? Gabungan di antara babi dengan kambing. Zaman teknologi moden sekarang. Habis je nak bagi kahwin. Lembu dengan selada, kahwinkan dapat anak selembu, kata dia. Macam-macam lah. Ada pula satu lagi jenis binatang namanya bambing. Dia gabung di antara babi dengan anjing, dengan kambing. Kahwinkan 2 ekor tu, dapat anak sebiji kambing. Anak ni sebiji kambing. Kalau dia ada isi, kita buka isi bin babi. Susah. Sebab dia babi tu, jadi elemen-elemen babi tu. Macam mana hukum tu? Halal ke haram? Bambing tu. Iza ijtama'a al-halal wal haram walibal haram. Bila bercampur halal dan haram, maka diberatkan kepada yang haram. Bambing tu sendiri tu hukumnya adalah haram. Walaupun rupa dia kambing, walaupun bertebek tak bunyi babi langsung pun, memang bunyi kambing dah. Contohlah kan. Tapi sebab dia ni ada unsur-unsur silsilah babi, makanya hukumnya adalah haram. Hukum dia begitu. Apa lagi? Bila orang tanya tentang hukum lembu, kita buat korban, boleh? Seladang tak boleh. Selembu macam mana pula? Ada pula seekor binatang namanya selembu. Lembu boleh, seladang tak boleh. Gabung 2 ekor binatang tadi dapat anak nama selembu. Boleh buat korban ke tidak? Tak boleh. Sebab iza ijtama'a al-halal wal haram ghalibal haram. Hukum dia begitu. Serupa juga bila orang terlibat dengan ASB, yang fatwa Selangor, fatwa Pulau Pinang kata haram. Sebab apa? Sebab 80%
sumber perniagaan dia adalah halal, tapi 20% sumber perniagaan dia adalah haram. Kata siapa? Negeri Selangor dan juga Pulau Pinang. Itu hujah dia orang. Kita pergi tengok pula majlis fatwa kebangsaan, dia pula kata halal. Kenapa halal? Dia kata tak boleh. Bila ada sikit yang haram, banyak yang halal itu automatik nak haramkan. Tak boleh kata dia. Takkan kok sedikit yang haram mendominasi halal yang banyak. Dia pakai hujah macam tu pula. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima isman kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu Ta'ala, mereka bertanya pada kamu Muhammad arak dan judi. Katakanlah Muhammad, arak itu adalah dosa, tetapi ada kebaikan kepada manusia. Namun dosa dia lagi banyak daripada kebaikan. Yang mendominasinya adalah yang haram tu, tapi ada baik dia. Disebabkan kebaikan yang sedikit itu tidak boleh mendominasi keharaman arak, makanya arak tetap adalah haram walaupun ada kebaikan. Pergi terbalik sikit. Terbalik macam mana? Kalau kebaikan tu pula banyak, buruk pula sedikit. Yang arak tadi buruk dia banyak, baiknya sedikit. Kita buat terbalik pula, yang baik pula banyak, yang buruk pula sedikit. Hukum dia macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, diwajibkan kepada kamu berperang. Bila musuh serang negara kamu, kita wajib mempertahankan diri. Satu kewajipan, diwajibkan kata Allah. Tapi wa huwa kurhul lakum, kamu tak suka. Kenapa tak suka? Memang tak suka perang, mesti ada keburukan. Apa keburukan perang? Pembunuhan, duit habis. Tetapi kalau tak perang, lagi berat. Kalau kita berperang, banyak kebaikan dia. Kalau kita tak perang, buruk dia apa? Buruknya negara kita dikuasai oleh penjajah sebagai contoh kan. Kalau kita berperang, boleh selamatkan daripada jajahan, daripada musuh sebagai contoh. Tetapi adalah buruk tu, buruk yang sedikit, tapi kebaikan dia adalah banyak. Yang banyak itu tidak mendominasi, yang banyak itu mendominasi yang buruk, yang buruk tidak mendominasi yang banyak. Makanya yang banyak itu baik, maka hukumnya adalah halal. Nampak? Ini hujah lah. Hujah di dua belah pihak. Jadi tidak heran ada fatwa yang mengatakan halal. Dah tu nak pakai mana satu? Dah ada dua ni. Nak pakai yang kebangsaan ke, nak pakai yang Selangor ke, nak pakai Pulau Pinang, pakai mana satu agak-agak. Kalau orang tanya anak, nombor satu, khurujul khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf. Ambil jalan yang selamat, tak terlibat daripada awal. Macam contoh, apa hukum sentuh perempuan? Batal wuduk ke tidak? Mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih kata batal. Kita punya mazhab lah. Nak datang kuliah kat sini ni, naik highway turun dekat Rawang. Tu Rawang. Sampai kat tu Rawang tu bayar tol tu, orang budak perempuan tu bayar balik baki. Kita ulur tangan, dia pergi gosok tangan kita. Contoh ni bukan betul ni. Dia kata, ustaz pernah berlaku tak? Tak pernah berlaku. Anda buat contoh ni kan. Dia pergi gosok tangan kita. Bila gosok tu, batal tak wuduk agak-agak? Soalan. Mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih batal. Mazhab kita lah. Mazhab Nabi tak batal. Dalam mazhab Nabi, orang perempuan sentuh tangan kita tak batal, kecuali datang syahwat. Yang tu kuat sangat dah tu. Sampai pegang sikit pun melompat, berat sangat lah mamat tu kan. Contohlah. Jadi dia sentuh, mazhab Nabi tak batal. Kita ni sendiri nombor satu pakai pendapat Syafi'i. Nombor satu. Tiba-tiba pergi ke Mekah, duk tawah-tawah tu masa buat haji tu, setentu orang perempuan nak berlari pergi ambil air semayang, jadi masalah. Sebab sampai Pak ambil semayang, ambil wuduk, gostan balik. Tak sempat sampai kat Kaabah, sentuh pula, gostan balik. Dah bila nak selesai tawaf? Dia dah ada susah kat situ kan. Ad-dinu yusrun, Islam tu agama senang. La yurid, Allah Subhanahu wa taala sebut nyata dalam Quran, Allah Taala tak suka yang berat-berat kepada kita. Bu'istum muyassirin, lam tub'asu mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan, kamu tidak dibangkitkan untuk menyusahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan dia. Jadi kalau kita dah berulang nak ambil air semayang 7 kali pusing, sampai 70 kali ambil air semayang, tak ada faedah Syekh. Jadi masalah pula kan. Habis 7 tawaf, Pak Haji tu berkecut. Nak berkecut 70 kali ambil air semayang. Tak ada kerja lah, jadi susah je. Ada susah tu. Bila ada susah, dia ada keringanan dia. Keringanan balik ke mana? Kalau sentuh tak batal. Boleh taklid kepada mazhab Hanafi. Tak jadi apa masalah pun, ada kemudahan. Bermaksud asalnya Syafi'i dulu. Tapi nampak terbeban, ambil mazhab Hanafi. Kita ni awal boleh mengelak daripada SB. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Tiba-tiba tak boleh, Ustaz, dah terlibat dah. Contohlah, dah terlibat dah.
Bila dah terlibat macam mana nak buat? Caranya adalah tengok ada pendapat satu lagi yang mengatakan halal. Majlis Fatwa Kebangsaan, dia kata halal. Dah ustaz, saya rasa tak sedap hati. Dia berdawai mengelak lah, tak sedap hati. Lepas tu ada fatwa kata terlibat juga. Majlis fatwa tanggung dosa. Siapa suruh keluar fatwa macam tu? Al-awam la mazhab lahu. Orang awam tak ada mazhab. Orang awam ni tak payah kaji. Orang awam yang kena kaji tu orang alim tu. Yang kita ni kaji apa bahasa Arab pun spoil. Baca Quran ni tak payah cerita faham Quran, tajwid pun salah. Tu kita lah kan. Jadi orang alim dia buat kajian, dia sendiri buat keluar fatwa, kalau sekiranya salah dia tanggung dosa, padan muka dia lah. Kan? Hukum dia tak apalah, dia ada isu-isu sebegini. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang kita dah fikir satu benda tau. Harta kita ni kita tak yakin 100% absolute halal, tak berani. Duit yang ada dalam poket kita ni, kita buat keluar RM10. Agak-agak lah RM10 ni, ada tak elemen halal agak-agak? Ada tak elemen haram kat situ? Soalan ni kan? Ya, halal memang halal, tapi nak kata 100% tak juga kot. Mungkin dalam RM10 tu adalah dalam 2% saja. 2% saja ada elemen-elemen yang haram. Nak membersihkan tu macam mana? Nak membersihkan itu, keluarlah satu undang-undang di dalam Islam namanya Az-Zakat, bayar zakat. Cantiklah, Islam cantik dah. Dia bagi jalan untuk kita nak selamatkan diri kita daripada azab api neraka, walaupun kadang-kadang terpaksa kita terlibat. Yang seterusnya, bila kita sebut zakat, zakat ni diberikan kepada orang yang berkeperluan, orang yang perlu. Dan keperluan orang yang perlu kepada zakat ni telah disetarakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang panggil 8 asnaf tu lah. 8 asnaf. Ada orang miskin, ada orang fakir, ada pula dipanggil sebagai Ibnus Sabil. Ibnus Sabil terjemahan Melayunya anak jalan. Gapo dia tu tahu? Anak jalan. Orang tanya anak jalan tu apa? Dia masuk Ibnus Sabil ni macam orang kaya dekat negara dia lah. Duduk dekat Saudi, kaya lah Pak Arab Saudi ni. Mari dekat Malaysia, dia duk ingat negara dia macam negara kita, macam negara dia. Dia teringat macam tu. Negara dia ada undang-undang hudud. Kalau kau mencuri, potong tangan. Jadi letak beg duit kat mana pun tak dapat. Contoh ni. Dia pun ingat Malaysia macam negara dia. Dia ambil mari semayang sini, dia letak beg duit kat belakang. Beg duit, pasport, IC lah apa semua kat situ. Nak sorok-sorok beranak pun kat situ. Contohlah. Datang seorang mangkuk ayun, dua mangkuk tandas ni, dia nampak beg duit ni, dia pun rembat balik. Contoh, kawan ni habis semayang cari mana beg duit aku, jatuh miskin masa tu juga. Dia ni orang musafir. Disebabkan orang musafir, tiba-tiba duit dia hilang dan dia dekat negara dia kaya. Ketika itu dia miskin. Dia tu dikira sebagai Ibnus Sabil, dia bagi. Orang Ibnus Sabil ni layak terima zakat. Orang Ibnus Sabil ni layak terima zakat. Kita boleh ambil duit bagi zakat kat dia. Boleh. Dia datang jumpa kita, sorry lah, saya ni tak nafikan, saya memang orang kaya, tapi mamat mana tahu mangkuk ayun pergi rembat saya punya. Contohlah kan. Dia pergi rembat saya punya duit. Saya sekarang sudah miskin. Dia cakap masjid, kita ni pula kesian mamat ni. Kita pun raba-raba poket ambil duit bagi. Ni zakat saya kepada awak. Tafadhal. Boleh. Dibenarkan di dalam Islam. Dia pun dikategorikan sebagai asnaf. Boleh. Apa lagi? Dia ada fisabilillah. Fisabilillah ni ulama ijtihad berbagai-bagai. Ada orang kata fisabilillah ni orang belajar. Orang asal fisabilillah orang jihad asalnya. Kita pergi zaman Nabi SAW tu ada perang tu kan. Duk perang, orang tu nak pergi perang tak ada duit. Kita kata tak apa, aku sponsor, ambil duit, pergi perang. Dia panggil fisabilillah. Sekarang ni orang ijtihad dengan ijtihad baru. Antaranya bagi pada orang nak belajar. Ada orang ni datang dekat masjid kita, saya nak belajar luar negara. Nak belajar kat Jordan, belajar kat Mesir, tak ada duit. Sahabat bagi duit, bagilah. Kita pun bagi zakat fisabilillah. Dan belajar tu pula, jangan duk fokus pada orang belajar agama je. Kalau kita belajar benda lain pun, bidang kedoktoran, bidang engineer, bidang apa pun, asal belajar. Itu pun kalau kita nak bagi zakat, dibenarkan. Tak ada apa pun. Kita kirikan fisabilillah juga. Sebab apa? Sebab kita bagi pada orang belajar itu, walaupun dia belajar agama, buah kategori fardu kifayah, bukan fardu ain. Belajar fardu ain ni, belajar benda-benda asas je. Macam kita belajar semayang, puasa, zakat, syarat sah macam tu kan. Yang tu orang panggil belajar fardu ain. Tetapi kalau kita belajar tafsir, nak pakarkan diri tentang tafsir, nak pakarkan diri tentang ilmu hadis, dia bawah kategori fardu kifayah. Dan kita belajar ilmu kedoktoran pun fardu kifayah. Kita belajar ilmu pasal jurutera pun fardu kifayah. Makanya kita nak bagi zakat dalam kategori fardu kifayah, boleh, tak jadi apa masalah pun.
Kalau ada pula fatwa-fatwa moden ni, antara yang dikatakan fardu fisabilillah ni, muassasatul khairiyat, badan-badan kebajikan. Adalah NGO mana dok buat kerja dakwah sebagai contoh kan. Kita nak bagi zakat pada mereka pun boleh. Jadilah macam-macam lah fatwa. Kalau kita tengok perbincangan di kalangan ulama ni cukup banyak. Dia panggil asnaf, bagi pada asnaf. Dan antara juga asnaf itu adalah muallafatul qulub. Muallafatul qulub maksudnya nak mendekatkan hati manusia itu kepada Islam. Sama ada memang dia dah masuk Islam ataupun dia belum masuk Islam. Ada orang ni dia masuk Islam, kita pun panggil mu'alaf. Orang Melayu ni dia panggil mu'alaf ni untuk orang Cina kan. Cina mu'alaf. Padahal mamat tu Islam lama dah. Islam kawan tu 20 tahun, 30 tahun dah. Dia panggil Cina mu'alaf lagi kawan tu. Mu'alaf apa? 30 tahun dah Islam. Kan 20 tahun, 30 tahun tu bukan mu'alaf Syekh. Dia Islam lama dah tu. Kan? Jadi dia bagi zakat kepada orang yang ni orang baru masuk Islam. Ada pula satu lagi, orang yang tak masuk Islam lagi, tetapi ada harapan nak datang kepada Islam. Nampak dekat-dekat nak pada Islam. Kita bagi zakat kat dia, boleh. Walaupun dia belum Islam lagi, tetapi ada harapan nak datang kepada Islam. Ada pula satu lagi orang Islam. Dia Islam lah ni, tapi dekat-dekat nak murtad. Contoh, dekat-dekat nak pergi ke kafir. Contohlah kan. Kita nampak Mamat ni kalau awak tak layan ni ke kafir ni. Kita jumpa bagi duit kat dia. Tujuannya dia dekat dengan Islam balik kan. Yang tu pun mu'allafatul qulub. Boleh dia dekat kan. Dia panggil mu'allaf. Jangan kita dah faham mu'allaf ni orang baru masuk Islam je. Jangan. Itu salah satu maksud mu'allaf. Bukan satu-satunya maksud mu'allaf. Bila sebut mu'allaf, dia bukan bentuk yang masuk Islam je. Kadang-kadang tak masuk Islam lagi tu pun, tapi dah dekat dengan Islam, itu pun dikatakan sebagai mu'allafatul qulub. Dan kita kena faham istilah mu'allaf ni, dia bukan sekadar berlaku pada Cina mu'allaf je. Orang Melayu ni Cina mu'allaf. Kalau India Muslim, dia tak panggil India mu'allaf. Orang Melayu lah kan. Kalau pergi dekat negara Indonesia tu, ada orang Melayu tapi agama Kristian tu dekat sana kan. Kita pergi kat Indonesia, kita boleh jumpa orang Melayu agama Hindu tu kat Indonesia, dekat Bali tu kan. Jumpa tiba-tiba ada orang Melayu yang Hindu tu masuk Islam, kita tak panggil Melayu mu'allaf. Kita tak panggil, padahal dia memang mu'allaf. Nampak kan? Tapi orang Melayu dia ada istilah dia, Cina mu'allaf, India Muslim. Jahat orang Melayu ni. Kan? Kalau nampak yang bersih-bersih, semua dekat dia. Tapi keburuk-buruk habis bagi ke orang. Cina buta, Cina juga kena. Dia gila talak, dia bubuh Cina buta dekat Cina, mengamuk Cina tu. Apa salah saya? Saya pula yang jadi buta, yang gila talak awak. Kan? Berlaku ni orang Melayu lah ni. Bercerai laki bini, ambil talak 3 bubuh sebiji. Bila talak 3, nak kahwin balik tak boleh, nak rojak tak boleh, nak kahwin balik pun tak boleh. Dia kena ada muhallil, dia panggil. Istilah Islam dia panggil muhallil. Muhallil ni makna menghalalkan. Macam mana nak menghalalkan tu? Perempuan tu dia kena kahwin lelaki lain. Bila kahwin lelaki lain, dia bersetubuh. Lepas setubuh, dia bercerai. Cerai habis iddah, baru boleh kahwin balik. Hukum dia begitulah. Orang Melayu kita ni nak nama muhallil, nak sebut muhallil tu susah. Dan sekali ginilah Cina buta ibu-ibu. Mengamuk orang Cina Cina kena kan. Ni jahat betul orang Melayu ni. Tentu patlah. Tapi tak apa, nak bagi tahu mu'allaf tu macam mana. Kita kena clear tentang maksud mu'allaf. Jadi zakat ni kita bagi. Lebih-lebih lagi kita berikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Di sana ada perbezaan di antara fakir dan miskin. Fakir, miskin. Miskin kalau sehari dia perlu RM10 dan hasil dia pada hari itu pun RM10, miskin. Dia kerja hari itu dapat RM10, keperluan dia pada hari itu pun RM10, dia panggil miskin. Ada pula satu lagi, keperluan dia pada hari itu RM10, dia kerja dapat RM5. Yang dia orang panggil fakir. Kita ni orang miskin ni kita kena raih banyak. Islam ajar pada kita, orang miskin kita kena jaga. Islam ajar. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup meraihkan orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup meraihkan kepada hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup meraihkan kepada anak-anak yatim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak herdik, tak herdik. Kita ni kadang-kadang herdik. Kita duduk kat kedai kopi, duduk minum teh, tiba-tiba datang orang buta minta derma kan. Anak tak suka istilah minta sedekah. Anak tak setuju dengan istilah itu. Segi bahasa Arab sedekah bagus, tapi segi orang Melayu, persepsi orang Melayu sebut sedekah ni, nampak orang tu martabat dia rendah. Ini persepsi kita lah. Sebab tu tukar, jangan guna kalimah minta sedekah, guna minta derma. Tahan sikit, nampak ada kemuliaan lagi.
Benda serupa dia. Dia sebenarnya apa-apa pun dia istilah tu, terminologi dia. Betul. Kita duduk kat rumah nak makan nasi, adalah berbaki kat dapur tu nasi tu kan. Datang seorang kata, ada nasi ke? Ada lagi nasi kat dapur. Ada pula satu kes, ada lagi ke nasi? Ada sisa kat dapur. Lain tu emosi dia. Ada lagi berbaki, ada lagi sisa. Benda serupa ya. Tapi istilah tu menyebabkan datang persepsi yang tak baik. Pasal tak? Dia bahasa tu, bahasa. Orang kerja jadi apa? Jadi GRO. Teruklah kerja GRO ni. Tetapi nak bagi sedap tu orang bubuh nama. Kerja apa ni? Pegawai perkhidmatan. Dia bubuh nama istilah dia, pegawai perkhidmatan. Kita dengar pegawai perkhidmatan ni macam okey pula. Rasa macam okey. Padahal GRO. Betul tak? Dia istilah tu kadang-kadang dia datangkan satu persepsi dalam pemikiran kita. Serupa juga orang-orang buta dia minta derma tu kan. Kita kata minta sedekah, dia rasa macam hina tau. Jangan guna istilah tu. Guna istilah yang agak mulia lagi. Gunalah istilah minta derma. Nampak sikit lah. Jangan guna minta sedekah. Kita dia kadang-kadang duk minum teh, datang orang buta minta derma tu, kita buat macam tu. Jangan. Tak bagus. Ini bukan sikap orang Islam. Orang Islam dia akan ra'i. Dia tak boleh nak bagi pun, kedekut macam mana pun, kalau tak nak bagi pun minta maaf, terima kasih. Bagi sepatah macam tu kan. Tak payah dah apa ni, siapa lah apa kutuk kawan tu. Janganlah share. Ni masalah juga kita ni kadang-kadang kan. Yelah mungkinlah budak tu dia ada kait dengan sindiket, mungkin. Kan sekarang ni keluar dah peminta derma, tapi dekat belakang tu ada sindiket. Berlaku dah keluar macam-macam lah kan. Dalam internet lah, surat khabar lah apa dah keluar dah. Kita pergi ke seminar tu, ada budak-budak dah bawa resit minta derma untuk sekolah tahfiz. Rupa-rupanya bos dia tu dengan kaki perempuan dia, dengan jet ski-nya, dengan menyanyi, apa-apa semua ada kan. Kan dah bising dah dalam internet. Kita janganlah pergi marah budak perempuan tu. Nak marah-marah bos dia lah, jangan marah budak. Kau siapa perempuan kutuk budak tu? La ilaha illallah, budak tak tahu kepala aku. Janganlah salah budak tu. Macam orang duk marah harga tol naik lah, dia marah sangat tol naik. Dia naik kereta sampai dekat tol, dia marah budak tol. Termenung budak tol, apa salah aku? Bukan dia yang naik harga tol tu, yang naik harga tol kerajaan. Marah kerajaan, betul? Ini marah budak tol. Budak tak tahu kepala ekor. Ini salah tau, sikap kita tak betul. Cubalah bila jumpa orang miskin, jangan marah ke dia. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, tolak dengan cara yang baik. Minta maaf, terima kasih. Contohlah terpulang lah kan. Manis muka dengan dia, tak jadi salah apa pun. Tak rugi 1 sen pun kalau kita buat macam tu. Nak bagi derma duit tak mampu, bagi senyuman pun satu sedekah dah, alhamdulillah. Kan? Ambil sikap macam tu. Sebab sikap baik hati dengan orang miskin, orang fakir, anak-anak yatim memang digalakkan di dalam Islam. Islam aja. Bila Islam ajar kepada kita meraihkan orang miskin, orang susah, anak yatim, orang yang ada masalah ni, orang ada keperluan ni, makanya keluar satu konsep yang disebut sebagai az-zakat. Ni Islam cantik. Lepas tu Islam ni kalau kita kaji betul-betul, kita kena dalam-dalam, kita akan rasa Allah baik Islam. Islam ni cukup tapi orang jarang memerhatikan falsafah yang ada dalam Islam, menyebabkan kadang-kadang kita tak nampak kerahmatan Islam. Berapa dah? 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan ayat ni asalnya kepada orang Yahudi. Allah Taala nak bagi tahu pada orang Yahudi, korang ni jangan pentingkan diri sendiri. Orang yang tak bayar zakat ni, yang pertama kedekut. Bila dia kedekut, dia mesti ada sifat yang kedua, besar diri. Orang kedekut ni selalu besar diri. Dia rasa dia canggih sangat. Ini masalah orang besar diri lah. Orang Yahudi ni, dia rasa dia besar diri. Apa poin yang mempamerkannya dia besar diri? Dia akan haprakkan bangsa lain. Orang Yahudi rasa dia paling mulia, yang bangsa lain semua tak betul. Bangsa lain semua haprak. Dia kira yang paling mulia Yahudi. Kalau orang Arab mengarut, Melayu mengarut, semua mengarut. Dia merasakan yang dia paling absolut sekali. Yang tu silap. Allah Ta'ala bagi tahu, Yahudi, korang memang tidak dinafikan. Ramai Nabi-Nabi datang di kalangan bangsa korang, betul? Tapi itu bukan alasan untuk kamu nak sombong. Tak boleh. Tak boleh. Tidak orang Yahudi lah, kita pun serupa lah orang Melayu pun. Ni kadang-kadang rasa dia Melayu mula nak haprak ke orang. Janganlah, relax lah. Ni kadang ada perangai ni, dia tengok Cina, dia mula dendam dengan Cina. Dia tengok India, dia dendam dengan India. Oh, dengan Melayu, orang Melayu buat jahat tak apa, orang Cina buat salah pun cari jahat kawan tu. Nampak kan? Ni perangai macam ni tak betul. Kalau ada perangai macam ni nak beritahu al-asabiyah, Nabi sallallahu sebut. Nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah.
walaysa minna man mata ala asabiyah. Qila man al-asabiyyah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tansura akhaka ala zulm. Nabi kata bukan di kalangan kami orang yang berjuang atas dasar menyeru pada asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang berperang atas dasar asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang mati atas dasar asabiyah. Sahabat Nabi tanya, apa dikata asabiyah tu Rasulullah? Nabi kata an tansura akhaka ala zulm. Kau tolong saudara kamu dalam melakukan kezaliman. Orang Melayu buat yang salah, kita kata betul. Salah dah, tunggil salah. Tunggil makna atas darat salah, nampak salah, duk pusing juga nak kata betul. Asabiyah. Nabi tak mengaku geng akhirat nanti. Ada pula bangsa lain yang bukan geng kita, dia buat betul, cari juga salah. Asabiyah. Asabiyah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mengaku umat. Wallahiyazubillah. Perangai asabiyah ni yang mula-mula sekali create orang Yahudi. Wallahiyazubillah. Bukan orang Islam. Islam aja buang semangat asabiyah. Buang. Semangat-semangat Melayu ni buang. Semangat-semangat Cina ni buang. Semangat-semangat India ni buang. Semangat kita kena ambil semangat ukhuwah al-Islamiyah. Persaudaraan Islam. Alhamdulillah kita orang Islam. Islam kita ni, kita tengok bangsa lain dengan tengok pandangan rahmat. Kalau jumpa orang bukan Islam, tengok pandangan rahmat, kita fikir nak ajak dia kepada Islam. Baru betul. Baru tak gaduh. Yang duk gaduh ni tengok bangsa lain, wah macam haprak ada. Tu masalah tu. Yang bangsa lain pula tengok kita haprak. Berat bila dah selesai? Betul tak? Bila nak selesai? Kita tak mau. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tan. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dan ayat poin yang ketiga pula kata Allah, warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama-sama dengan orang yang rokok. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok? Rokok tau, bukan rokok. Dengan elok tu. Rukuk, ain, bukan rokok Rokok benda lain lah. Rukuk, rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Kenapa Allah Ta'ala sebut rukuk bersama-sama dengan orang yang rokok? Kenapa Allah Ta'ala tak kata sembahyanglah bersama-sama dengan orang yang sembahyang? Patutnya wasallu ma'al musallin, sembahyanglah bersama-sama dengan orang sembahyang. Nampaklah solat jemaah, kan? Tapi tak, dia kata rokoklah bersama orang rokok dan masuk solat jemaah lah. Kenapa? Apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penentuan dapat rakaat dalam solat jemaah adalah pada rokok. Macam kita anda dah kupas sebelum ni kan, muwafiq dan masbuk. Dia belajar satu tajuk dalam fiqh, muwafiq wa masbuk. Muwafiq dan masbuk. Apa muwafiq? Orang sempat baca Fatihah di dalam qiyam imam, angkat takbir sekali Pak Imam, mula-mula sekali semayang, Allahu Akbar Imam, kita pun Allahu Akbar, kita sempat habiskan Fatihah, kita orang muwafiq. Ada satu lagi angkat takbir masa Pak Imam baca surah yang panjang, dia baca apa? Dia baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Fatihah selesai dah Pak Imam ni, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, Pak Imam baca surah Al-Baqarah. Kalau kita baca Fatihah agak-agak sempat tak? Sempat tak habis kan? Sempat. Bila kita agak sempat, kita orang yang muwafiq. Ada pula satu lagi, dia panggil orang masbuk. Orang masbuk, orang tak sempat baca Fatihah dalam qiyam imam. Masuk angkat takbir Allahu Akbar, Pak Imam buat Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar Pak Imam rokok, kita takbiratul ihram. Pak Imam berokok, kita tak payah baca Fatihah, kita terus rokok bersama dengan imam. Kes yang kedua pula, dia datang angkat takbir ketika imam baca surah yang pendek, Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kausar, 3 ayat. Kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, rokok dah Pak Imam. Macam mana keadaan dia? Yang berbaki tak payah dihabiskan, terus rokok bersama dengan imam. Okey, macam mana kadar yang dapat rakaat apabila rokok dengan Pak Imam? Apabila dia dapat tamatninah rokok tadi, Pak Imam terus rokok, dia pun rokok, dapat break sekali, berhenti sekali tu kan, dia dapat tu, maka dia dapat rakaat. Faham? Kenapa penilaian dia terletak pada rokok? Sebab warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala dalam Quran ni, rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Itulah hikmah Allah Ta'ala bila sebut rokok dikaitkan dengan solat jemaah. Faham? Dan solat jemaah ni, kita jangan mental block. Ni kadang-kadang kita ni mental block tau, pergi semayang, singgah masjid mana-mana, surau mana-mana, RNR mana-mana, semayang, kita tengok orang tu pakai seluar jin, kita tak nak ikut. Silap. Jangan ambil sikap macam tu. Walaupun Pak Imam tu pakai seluar jin, ikut. Sebab apa? Yang penting tutup aurat. Tak semestinya pakai jubah. Kalau pakai jubah, belum tentu lagi semayang dia betul. Apa, ingat pakai jubah mesti betul ke? Belum tentu, Syekh.
Belum tentu. Kadang-kadang pakai seluar jin tu lagi betul daripada kita pakai jubah. Betul. Dia balik Saudi, pergi ke Mekah, beli jubah pakai macam Arab Saudi. Belum tentu lagi betul. Nak tahu betul tak betul, tolak sekali jadi imam. Dia baca tu agak-agak, betul ke meraban hari tu agak-agak? Kan? Jangan dah tengok, oh kawan tu pakai seluar jin, maka aku tak nak ikut. Oh tak betul ni. Ikut je lah. Kalau ikut dapat pahala jemaah. Nampak Senang insya-Allah. Tak jadi apa susah pun insya-Allah. Ada ni sikap macam tu yang tak boleh. Kalau pakai seluar jin dia rasa hati tak tenang. Dia rasa sembahyang jemaah hari tu macam tak dapat pahala. Sedap. Kok mana dia rembat hukum kita pun tak tahu kan. Tak jadi apa masalah. Yang tak boleh kalau kita ikut orang tu pakai seluar jin, tiba-tiba nampak lurah punggung dia. Tu tak boleh lah. Betul lah. Kan ada pakai seluar labuh luruh seluar tu nampak lumang punggung. Yang kita kat belakang tengok, oh, yang pertama nak termuntah. Yang pertama lah kan. Tengok tu nak termuntah aku tengok hari ni. Satu lah kan. Yang kedua tak sah sebab dah terbuka aurat. Tu tajuk lain. Itu satu tajuk yang lain lah. Yang kita cerita ni komplit. Pakaian dia memanglah seluar jin tapi baju je labuh. Kalau dia duduk pun memang aurat tak terbuka. Kita nak ikut belakang ni boleh ke tidak? Boleh. Tak jadi masalah pun. Orang Melayu kan persepsi dia begitu. Kalau khatib berkhutbah pakai t-shirt pakai jeans, mana rasa setengah masjid mufarakah. Anak rasa lah. Kan? Pergi kat negara Arab, khatib ni pakai kot je. Pakai kot tali leher. Kita pun confuse. Ini imam ke bos pejabat mana? Tak tahu. Dia ingat bos pejabat. Kita boleh pergi tweet dia. Bos boleh pejabat ke? Boleh tanya dia. Tak tak. Memang jadi imam masjid. Ui, imam masjid pakai kot, pakai tali leher lagi. Arab. Tak jadi masalah pun. Betul. Pergi dekat Azhar. Pergi dekat Mesir tu. Singgah masjid mana-mana kadang-kadang. Sembahyang Jumaat, khatib tu pakai bush jacket. Pakai seluar jin. Khatib kau. Main-main kau. Anak duk fikir kalau kat Malaysia lah ada seorang ustaz buat perangai macam tu, agak-agak orang bising seminggu. Dalam surat khabar cerita seminggu ada seorang ustaz khutbah Jumaat pakai seluar jin, pakai t-shirt, khatib Jumaat. Mampus. Itu cerita Malaysia kan. Padahal tak jadi apa masalah pun. Solat dia adalah sah. Okey, senang insya-Allah solat Jumaat. Allah Taala kata warka'u ma'araki. Rakaatlah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Ayat ni Allah Taala cerita, Allah Taala desak pada orang Yahudi. Kenapa Allah Taala sebut rokok pada orang Yahudi? Imam Fakhruddin Ar-Razi disebut dalam kitab Mafatihul Ghaib. Dia kata, inilah menjadi dalil bahawasanya dalam syariat orang Yahudi, sembahyang mereka tidak ada rokok. Yahudi ni ada sembahyang. Semua agama ada sembahyang. Kita tanya Buddha pada sembahyang. Kita pergi tanya Hindu pada sembahyang. Kita pergi tanya Kristen pada sembahyang. Tanya Yahudi, lagi-lagi lah ada sembahyang. Tapi persoalan dia sembahyang dia serupa kat kita? Tak serupa. Dekat mana elemen perbezaan yang paling ketara? Rokok. Kita punya syariat bila sembahyang ada rokok, syariat dia tidak ada rokok. Disebabkan syariat dia tidak ada rokok, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, warka'u, rokoklah wahai orang Yahudi. Dan rokok tu bersama-sama orang yang rokok. Merujuk pada siapa? Orang Yahudi. Kau kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, kamu kena ikut sahabat-sahabat Nabi. Macam itulah yang dibuat oleh sahabat, begitu juga kamu kena buat. Begitulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang kamu kena lakukan. Dan yang ketiga je poin daripada ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat kita, amalan-amalan furu' syariah ini wajib juga dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni kalau dia sembahyang tak sah sebab dia kafir. Tetapi sembahyang tu wajib tak bagi diri dia orang. Sembahyang tu wajib. Tetapi disebabkan dia orang kafir, kalau dia orang sembahyang juga, sembahyang dia orang tak sah. Bermaksud kena sembahyang dan kenalah buat ibadat tadi. Nampak? Kalau mereka ni tak masuk Islam dan tak sembahyang, mereka ada dua dosa. Yang pertama dosa tak sembahyang, satu lagi dosa kafir. Ada pula orang Islam yang Islam dah tak sembahyang, hanya satu dosa je lah. Faham tak? Orang Yahudi tu, bukan orang Yahudi lah semua. Orang Yahudi ke, orang Hindu ke, Buddha ke apa, disebab kita orang Islam, kita melihat mereka ni sebagai orang yang berdosa dengan Allah dengan dua dosa. Yang pertama dosa tidak Islam, satu lagi dosa mereka tidak melakukan amalan-amalan syariat yang diwajibkan kepada mereka. Tetapi mereka nak buat, mereka tidak Islam, maka ibadat mereka tidak sah. Kok mana pun kena Islam baru tunaikan ibadat. Itu hukum dia daripada ayat yang kita baca ni, insya-Allah gitu. Okey, sambungan ayat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. Cukuplah. Wallahu a'lam yang kali pula. Sebelum nak tutup ni, ana ada buat buku ni untuk nak minta derma nak buat masjid dekat Kampung Melayu Sungai Buloh. Melayu Sungai Buloh tu dia ada satu surau untuk buat sembahyang Jumaat. Tetapi bila datang hujan tenggelam. Problem pula. Sebelum ni ana ada buat tiba derma dah, tapi berhenti sekejap. Tapi duk kesian dekat ketua kampung, nazir, surau, apa pengerusi surau, duk usaha cari duit, kadang-kadang sampai pergi kutip besi tepi jalan pergi jual, bubuh tabung masjid. Hebat ketua kampung tu. Respect. Kita pula yang ustaz-ustaz tak buat apa-apa. Alamak, rasa bersalah pula kan. Ana pun fikir-fikir tan ana punya style nak minta derma, ana tak suka terus minta. Ana minta derma tapi dalam masa sama ada benda nak bagi kat tangan orang. Ana tak suka minta kosong-kosong macam tu kan. Jadi ana pun fikir-fikir pakat dengan kawan tulis buku untuk nak minta derma. Ni buku sebuah ni. Tajuk buku je jawab confuse. Persoalan-persoalan yang selalu berlaku dalam masyarakat kita dan ana jawab segi hukum, fiqh dia macam mana. Dan ana buat ni untuk nak cari derma. Harga sebuah RM7. Dalam ni ada 5 perkara yang ana kupas dalam ni. Yang pertama tentang pegang Quran tanpa air semayang. Ni timbul di kalangan masyarakat kita kan. Orang tanya orang perempuan haid dia nak pegang Quran sebab dia hafal Quran sebagai contoh. Boleh ke tidak? Yang kedua tentang ucap tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain. Datang Christmas, datang Taipusan bla bla nak ucap apa kan? Boleh ke tidak? Yang ketiga tentang orang Islam kerja kat kilang arak. Kat Selangor ni ramai orang Islam kerja kat kilang arak. Jadi macam mana status pekerjaan mereka? Harta yang diorang dapat gaji tu halal ke haram? Ada perbincangan di sini. Yang keempat tentang sentuh kemaluan. Batal wudu ke tidak? Masalah tu. Ana masa ngaji pondok dulu. Kita ngaji pondok, kita ada interview. Datuk Mufti. Dia interview kita. Datang seorang muda, dia pergi tanya, kalau kita kencing, kita pegang kemaluan kita macam ni, batal wudu ke tidak? Tanya Mufti. Kawan anak kata batal. Dia kata kenapa batal? Kawan anak kata tak batal. Dia kata kenapa tak batal? Sebab pegang macam ni. Mufti tu kata batal. Dia kata kenapa pula? Sebab dia kencing tu. Bukan cerita dia pegang tu, cerita kencing tu. Dia terlupa cerita kencing. Cerita dia kan. Lepas tu kawan anak keluar, dia bisikkan dia kata berhati-hati, Mufti lawyer buruk. Maksud dia kan. Kita pun masuk, dia pergi tanya soalan, apa sah ataupun tidak semayang kalau kita semayang pakai tali leher? Soalan bagus. Anak kata anak nak bagi 2 jawapan, boleh atau tidak. Dia kata boleh. Yang pertama batal, yang kedua tak batal. Yang tak batal dia semayang pakai baju pakai tali leher. Yang batal dia pakai tali leher je, yang lain semua tak pakai. Bagi jawapan macam tu kan. Cerita dia orang pegang kemaluan ni batal wuduk ke tidak tu. Selalu kita dah bahas kemaluan orang lelaki, kemaluan orang perempuan macam mana pula? Pegang kemaluan orang perempuan tu yang kadar mana yang menyebabkan jadi batal wuduk. Dalam ni ada bahas dengan mazhab lah apa semua dekat dalam ni. Yang terakhirnya pasal bila orang perempuan lelaki nak kahwin, kadang-kadang dia pakai inai. Pasal nak? Dia pakai inai tu halal ke haram? Macam mana perbincangan di kalangan ulama-ulama fiqh. Jadi buku ni nak bahaslah dengan kupasan Quran, hadis, lepas tu kitab rujukan mana, sampai kitab tarikh berapa pun ada. Kitab tarikh berapa pun ada dalam ni. Harga RM7 minta derma. Kalau tak ada duit ambil dulu, bayar kemudian. Kalau lupa halal, tak apa. Lupa halal, tak ada masalah. Sebab ni semua derma-derma ni, kalau kau tak bertanggungjawab dengan Allah, kau jawablah dengan Allah kan. Dia halal. Kalau lupa halal. Yang tak boleh buat lupa. Yang tu tak boleh lah. Itu tak boleh. Kalau lupa halal insya-Allah tak ada masalah. Dan ada kat belakang tu kan, ada beg warna merah atas tabung. Beg jaiz tu. Dalam beg jaiz tu bukan beg orang jaiz tu, beg anak. Kan, walaupun kat luar tu jaiz kan. Ada dalam tu, ambil layan diri lah, layan diri. Kalau tak ada duit ambil dulu insya-Allah. Wallahu a'lam. Minta maaf tambah sikit. Infak untuk nak buat masjid, membeli sambil menderma lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razaqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.